Mereka bertanya, adakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah perbuatan seseorang bagi memuaskan nafsu syahwatnya pun diberikan pahala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Tidakkah kau lihat kalau dia lakukannya pada tempat yang haram, dia akan mendapat dosa? Maka demikianlah kalau dia lakukannya pada tempat yang halal, dia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Allah telah membuka ruang seluas-luasnya untuk sesiapa sahaja melakukan amal kebajikan. Tidak kira dia memiliki harta yang banyak ataupun tidak, maka setiap orang berpeluang memperolehi pahala sedekah. Kerana setiap amal ibadat dan perbuatan yang baik adalah dicatatkan sebagai sedekah. Bahkan perbuatan seseorang melepaskan nafsunya pada tempat yang halal itu juga dikira sedekah. Demikianlah meluasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dia mahu mereka berlumba-lumba untuk melakukan berbagai-bagai bentuk kebajikan dengan apa cara sekalipun dan bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang keji. Semua itu dikira sebagai sedekah. Prayer is not merely a mechanical set of moves and recitations. If one performs one's obligatory prayers with full concentration and complements them with supererogatory prayers, then he is promised the ultimate prize, a place in paradise. There is a beautiful hadith that should encourage us to perform the duha prayer. Abu Darda radhiyallahu anhu reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that whoever prays the duha prayer as 2 raka'ah, then he will not be written among the negligent. Whoever prays 4 will be written among the worshippers. Whoever prays 6 will be given sufficiency through it for that day. Whoever prays 8, then Allah will make him among the obedient servants. And whoever prays 12, then Allah will build a house for him in paradise. And there is no day or night except that Allah showers extra favors upon His servants, and Allah has not favored any of His servants with anything than which He guides him to His remembrance. Narrated at Tabarani. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi semboyan Islami. Melaka 89.5 FM. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la hawla wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah,
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza, ya? Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu
kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.eking.my/Carta Nasyid Ikim. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal mendengarkan Radio IKIM. Tak kira walau di mana sahaja anda berada, yang terus mendengarkan di 15 buah frekuensi Radio IKIM di seluruh Malaysia. Maklumat lanjut untuk mendapatkan info tentang Radio IKIM, boleh sahaja layari di www.ikim.my. Baik, untuk di jam ini kita akan sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan menerusi musim ini, kita akan dengarkan lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan untuk petang ini, kita akan bincangkan dengan tajuk Isu-isu Kefahaman Islam. Kita ada beberapa soalan yang bakal kita ajukan kepada yang berbahagia doktor untuk mendapatkan penjelasan. Okey, tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 017129004004. Nantikan bersama-sama rancangan Fas'aluna seketika lagi. Kekal bersama IKIM. Walaupun seisi dunia
apabila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Miri 104.0 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kembali bersama pertemuan di Destinasi IKIM dan saya Syafiq Saleh temankan anda di waktu ini. Dan sekarang kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan yang dah pun kita siap sedia di petang ini, iaitu rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 Okey. Dan seperti biasa, menerusi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami pada musim ini, kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian. Nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Baik Syafiq. Alhamdulillah, khair. Syukur. Terima kasih Doktor sudi lagi bersama kita petang ini. Walaupun hari ini penerbit kita Muhammad Jasman bercuti seketika, tapi kita tumpang aura beliau untuk sama-sama teruskan lagi Doktor bincang-bincang bicara kita pada hari ini. Dan cakap tentang Fas'aluna, kita nak bincang tentang isu-isu semasa berkaitan dengan kefahaman Islam. Dan Doktor, seperti biasa kita sentiasa mendapat soalan-soalan di Facebook, di dekat dalam media sosial kita kan. Ada yang bertanya juga Doktor berkaitan dengan pemakanan ni. Jom kita boleh sama-sama bincangkan. Yang mengatakan, Doktor, mengapa Islam tidak mempromosikan amalan pemakanan vegetarian sedangkan ia memelihara haiwan dari dizalimi, Doktor? Itu soalannya dan boleh kita bincangkan Doktor, silakan. Terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, keizinan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan kita seperti biasa cuba untuk menjawab persoalan-persoalan yang banyak berlegar dalam masyarakat kita, khususnya berkaitan dengan agama dan hubungannya dengan kehidupan kita. Dan seperti yang Syafiq telah bangkitkan tadi, antara persoalan yang dibangkitkan hari ini ialah berkaitan dengan amalan vegetarian ini, iaitu amalan memakan hanya bahan-bahan hijau saja, sayur-sayuran, tapi tidak memakan daging lah. Dan ia merupakan satu amalan yang baik kerana pertama dia sihatlah, kerana tidak banyak melibatkan mungkin lemak-lemak ataupun daging yang mungkin boleh membawa kepada penyakit-penyakit. Dan yang keduanya dan yang mungkin lebih utama bagi golongan vegetarian ini adalah untuk memegang prinsip tidak macam menzalimi haiwan dan menjaga macam hak kehidupan haiwan-haiwan yang merupakan merupakan benda-benda yang hidup seperti mana kita. Maka sebagaimana kita tidak menzalimi sesama manusia, kita juga tidak harus menzalimi haiwan. Itu antara hujah-hujahnya lah. Dan tiba persoalan sebagaimana yang mungkin
Syafiq tanyakan tadi, dalam kalangan orang Islam pula, dan mungkin anak-anak kita bertanya kan, kenapa Islam tidak menganjurkan benda yang sama? Kerana Islam juga tidak membenarkan kita berlaku kejam terhadap makhluk, dan termasuk kepada binatang kan. Baik, kita harus dalam sebagai seorang Islam, kita harus bersandarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, Syafiq, ya? Benar bahawa kita tidak boleh menzalimi manusia, kita tak boleh menzalimi makhluk-makhluk, tetapi dia ada batasnya lah, dia ada batasnya. Dalam konteks haiwan ini misalnya, Allah Ta'ala memang menyuruh kita menyayangi dan memelihara binatang kan, tetapi binatang itu juga merupakan makhluk yang Tuhan jadikan untuk manfaat manusia, untuk manfaat manusia, sebagaimana Allah Ta'ala juga mencipta tumbuh-tumbuhan misalnya, tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan hijau yang lain untuk makanan kita. Itu juga merupakan benda yang hidup kan, tumbuh-tumbuhan juga merupakan benda yang hidup. Jadi maksudnya kita harus memelihara perkara-perkara yang hidup di sekeliling kita, tetapi sebagai orang Islam kita beriman dan meyakini apa yang Tuhan perintah kepada kita, bahawa kita tidak boleh menzalimi dalam arti kata misalnya kita jumpa kucing, kita sepak kucing, Syafiq, kan? Betul. Ataupun kita sengaja bunuh, katakan kita sengaja bunuh kucing ke anjing ke apa semua dengan sifat tidak berperi kemanusiaan, itu memang dilarang. Tetapi dalam konteks misalnya haiwan-haiwan yang boleh dimakan, itu Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Al-Quran bahawa ini merupakan sebahagian dari perkara-perkara yang Tuhan halalkan untuk kita makan, untuk manfaat kita, untuk manfaat pemakanan kita lah. Misalnya dalam Al-Quran ada disebut, contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama tu disebut bahawa ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janji kamu dan dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang kamu ternak dan sebagainya, kecuali apa yang diharamkan kepada kamu. Kecuali apa yang diharamkan kepada kamu. Dan tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang ia kehendaki. Maksudnya kita ini harus orang Islam lah, kita orang Islam, kita harus berasaskan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hukum Allah Taala yang diberikan dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang Allah halalkan kita untuk makan, tetapi ada juga perkara-perkara yang Allah haramkan yang kita makan. Dan perkara yang haram, binatang-binatang yang haram kita makan ini biasanya makan binatang-binatang yang juga memakan daging. Yang kadang-kadang dalam sains dulu, Syafiq, kalau kita masih ingat, ada binatang karnivor misalnya, yang itu macam harimau, dia juga jenis makan daging dan ganas, yang itu kita boleh makan. Tapi ada binatang yang herbivore, yang makan tumbuh-tumbuhan kan, macam lembu, macam kambing. Itu perkara-perkara yang halal. Jadi kita lihat di situ Islam itu dia wasatiyah, dia sederhana. Dia tidak ekstrim dalam arti kata semua binatang kita tidak boleh makan, dan tidak juga ekstrim dalam arti kata semua binatang hantam saja, Syafiq, asal lalu je. Termasuklah ular ke, sebahagian macam tu kan, ular, lipas apa semua sedap je dia goreng. Sedangkan binatang itu mungkin makan benda yang kotor.
binatang itu mungkin ganas apa semua. Jadi Islam melihat perkara-perkara tersebut dan mengharamkan kita, tetapi jangan sampai ke tahap kita langsung tidak ada ruang untuk mendapat manfaat daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah jadikan begitu banyak dan memang sesuai untuk dimakan. Dagingnya itu punya khasiat apa semua dan boleh dimakan dan tidak memberi kesan kepada kita, Syafiq. Mungkin dari sudut ada juga binatang yang macam ganas itu tidak boleh dimakan disebabkan mungkin dia juga memberi kesan biologi dan psikologi kepada kita. Tetapi setakat binatang yang dihalalkan oleh agama itu merupakan binatang-binatang yang baik untuk dimakan. Dan yang lebih penting lagi ialah akhlak kita terhadap binatang-binatang tersebut, kan. Dia kena ada limit lah. Kalau semua binatang nanti banyak binatang yang tak boleh dimakan ataupun katakan dibunuh. Dia terlalu banyak pula dia punya spesies tu nanti. Itu semua ada aspek-aspek keseimbangan yang Islam itu telah mengambil kira, dan pastinya Allah Ta'ala itu maha mengetahui kejadiannya sendiri. Dan kita, satu prinsip kita yang mudah ialah apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, go on, kita makan. Tapi apa yang diharamkan Allah Ta'ala itu yang kita tidak makan, dan kita yakin yang Allah haramkan itu sudah pasti ada hikmah pengharamannya, Syafiq. Allah mesti ada hikmah kan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan itulah juga kalau Allah suruh pasti ada hikmahnya, kan. Masya Allah. Baik doktor, soalan yang berikutnya ada juga yang kita dapat menerusi dalam talian kita ini. Ada yang bertanya, doktor, kenapa ada arak dalam syurga sedangkan ia diharamkan di dunia ini? Macam mana ni pula, doktor? Kejap lagi doktor akan berikan pandangan. Baik. Okey, kita nak berehat seketika, dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun nama pekerjaannya, apakah seorang guru yang mengajar, seorang peniaga yang berniaga, seorang mandu yang memandu, apapun, biarlah ia memenuhi 3 prasyarat. Yang pertama, melakukan pekerjaan itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan itu hendaklah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya halal, barangnya halal, jual belinya halal. Dan yang ketiga, hendaklah dia mengikuti prasyarat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, umpamanya berniaga dengan jujur, tidak ada unsur-unsur riba, melakukan sesuatu dengan hanya niat untuk menolong orang lain supaya mudah dan senang dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang dah pun tonton sekarang ini di Facebook dan juga di YouTube IKIM menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan doktor, sekarang kita bincang-bincangkan tentang isu yang berkaitan kefahaman Islam, dan kita nak ke soalan yang berikutnya doktor. Ada soalan yang kita dapat hari ini, iaitu kenapa ada arak dalam syurga sedangkan ia diharamkan di dunia ini doktor? Bagaimana? Silakan. Okey. Ini pun menarik Syafiq Saya. Mungkin banyak anak-anak lah yang bertanya begini kan. Tetapi kita pun mungkin nakkan jawapan-jawapan ini, kerana kadang-kala kita harus memberi respon maklumalan dan jawapan terhadap soalan-soalan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita dari misalnya agama lain, ataupun yang tak percaya kepada agama atau Tuhan. Kenapa you cakap pasal arak-arak, tak boleh, sibuk, haram? Tapi tengok dalam Quran, you punya kitab ada tulis arak merupakan minuman utama di syurga nanti. Ada arak dari sungai dan arak yang diletak dalam gelas-gelas. Ada ayat Al-Quran yang bercakap tentang arak ini. Okey, pertama sekali Syafiq, kita kena ingat bahawa soalan tadi itu bertanya tentang dua kehidupan, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ini sendiri merupakan dua kehidupan yang berbeza sebenarnya dari segi fitrahnya. Apa bezanya? Hidup di dunia ini dia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekurangan. Hari ini pun kita bila kena serang penyakit apa semua, dah sebahagian kita ada yang sakit, sebahagian kita ada yang tak boleh bekerja kan. Diri kita pun macam tu juga. Kalau makan ni memang sedap Syafiq, tapi kalau dah makan banyak dia jadi penat dan juga jadi letih, dan juga mungkin ada penyakit pula yang datang kepada kita. Nampak tak? Dia asalnya benda tu baik, sedap, nikmat, tetapi akhirnya akan membawa kepada keburukan. Malah boleh membawa kepada mudarat yang cukup besar. Tetapi di syurga dia satu kehidupan yang very ideal lah kan. Dia satu kehidupan yang begitu indah sekali, dan memang syurga itu tempat nikmat, Syafiq. Nikmat yang tertinggi. Sebenarnya yang kita cuba gambarkan syurga berdasarkan akal kita pun tak sampai kepada hakikat syurga yang sebenarnya lebih nikmat lagi, Syafiq. Kerana apa? Kerana Al-Quran kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang kita faham berdasarkan pengalaman kita di dunia ini. Misalnya Syafiq dengar tentang pokok buah-buahan, tapi kadang-kadang kita terfikir kampung aku pun banyak pokok buah-buahan kan, fawakih. Tetapi lain yang disebut dalam syurga itu merupakan buah-buahan yang cukup nikmat. Dan nikmat makan buah-buahan di syurga itu, dia makan banyak mana pun dia tak rasa sakit perut, dia tak rasa pening kepala, dia tak rasa tak sakit semacam. Jadi berkait dengan soalan tadi Syafiq,
arak yang dimaksudkan di syurga itu juga dia walaupun ada persamaan tapi ada juga perbezaan dalam konteks arak yang ada di dunia ini. Misalnya arak yang ada di dunia ini memanglah sedap. Allah alam, saya tak pernah rasa Syafiq Tapi tengok cara orang yang minum arak tu memang dia memang high semacam saja. Dia rasa seronok. Dia rasa sedap. Jadi itu cerminan kepada satu benda yang nikmat lah, satu benda yang nikmat kan. Dan asalnya air buah-buahan kan, air anggur, air apa semua, cuma diperam apa semua hingga menyebabkan dia mabuk. Jadi asalnya itu dia air buah ni memang sedap. Syafiq pun kalau pi gerai pun mesti minta fresh orange ke, mesti minta tembikai ke, jus ni antara yang kita punya pilihan Syafiq Betul. Dan dia menyegarkan dan menyedapkan. Kalau Syafiq pergi Mesir, dia punya jus lagi sedap sebab dia lagi pure lagi. Buah dia tu memang tak campur apa-apa punya. Perahan asal tu dan buahnya pun sedap. Okey. Tetapi di dunia ini apa pun kalau kita makan buah tu lama sikit kita simpan dia dah memabukkan Syafiq. Dia dah memabukkan. Dan dalam konteks arak ini memang asalnya air buah tetapi disebabkan dia diperam dan akhirnya sampai kepada satu tahap dia sudah berubah fitrahnya itu, di situ sudah timbul mudarat iaitu memabukkan. Sebab itu arak itu di dunia dia jadi haram kerana asalnya okey, tetapi disebabkan dia sudah sampai kepada martabat memabukkan maka dia jadi haram. Ada kaedah dia dalam dia kullu muskhirin haram. Setiap yang benda yang memabukkan adalah haram dalam Islam. Kerana apa? Kerana dia bertentangan dengan dipanggil maqasid syariah. Ini pun kita biasa dengar juga. Matlamat syariah antara lain nak memelihara akal manusia. Tapi kalau akal manusia minum jadi mabuk, jadi pening kepala, jadi esok tak boleh pergi kerja, tak boleh belajar, bawa kereta, aksiden, langgar orang. Banyak kes-kes yang kita dengar. Maka oleh kerana itu arak itu diharamkan kerana bahayanya itu. Memang betul Quran ada sebut Syafiq dalam ayat pengharaman arak itu memang Quran sebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan dua perkara. Satu arak, satu lagi judi. Tetapi ayat itu menjawab kembali, Allah menjawab kul fihima ismun kabir. Katakan bahawa padanya itu ada dosa yang besar. Kenapa ada dosa yang besar? Kerana wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dia ada dosa yang besar tapi dia ada manfaat juga. Manfaat dia apa Syafiq? Dalam konteks arak tadi dia sedap. Dia memang high semacam kita pun rasa nikmat kan. Tetapi di sana ada juga dararnya. Ada dia punya isim dia, ada dosanya, ada buruknya. Dan kata Quran, buruknya lebih besar daripada manfaat. Tengok. Quran pun meminta kita menggunakan akal kita untuk berfikir. Cuba tengok arak itu memang dia sedap dan dia menyegarkan ke apa kan orang yang minum lah. Tetapi dia ada juga keburukan. Isim dia, dosanya, jahatnya itu ada. Malah dan jahat itu dosanya dan buruknya itu lebih besar kerana dia memberikan kesan dan implikasi yang lebih besar. Termasuklah nak sebutkan tadi. Kita mungkin akan buat perkara yang jahat, yang buruk hasil daripada itu dan lain-lain lagi. Begitu kan judi pun macam tu juga. Orang nak duit, judi ni cepat dapat duit. Tapi itu bab sedapnya lah. Tapi kena okey dah untung taruh lagi. Sekali dah besar dah banyak letak rugi pula. Judi dia ikut nasib saja. Jadi buruknya itu lebih besar. Jadi dua perkara ni Quran kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya buruk, dararnya itu lebih besar daripada naf'ihima. Jadi jelas arak itu dari segi fitrah arak di dunia lah. Tapi di syurga Syafiq, macam kita sebutkan tadi, minumlah air buah banyak mana, air buah jenis apa pun, dan arak ini merupakan cerminan kepada air yang paling sedap lah. Tetapi kata Al-Quran dia tidak memabukkan. Pada ayat yang menyebut bi akwabin wa abariqa wa ka'sim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dalam syurga nanti akan dibawa piala-piala tu yang cup apa tu kan, minuman-minuman dan apa dia punya cerik-cerik yang
yang cantik-cantik dan isinya apa? Isinya arak yang diambil dari sungai yang mengalir. Tetapi Quran kata mereka tidak merasa pening dan tidak pula mabuk kerananya dalam surah Al-Waqiah ayat 14 hingga 19. Jadi fitrah arak di syurga itu merupakan memang betul-betul air yang cukup nikmat dan tidak memberi mudarat langsung, tidak mabuk, tidak apa semua. Sebab itu kita tak boleh samakan dengan arak di dunia ini. Kerana di dunia ini sentiasa sahaja perkara yang asalnya baik itu boleh membawa kepada keburukan disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang lain. Jadi syariah tu bila turun hukum dia melihat aspek-aspek itu supaya kita ini selamat dan terjaga maslahat. Allah, kan doktor, kalau kita lihat daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita, jangan kita ini biarkan diri kita ini dalam bahaya kebinasaan. Itu yang paling utama kan bila kita hayati ayat Quran tersebut, dan semoga kita ambil sebagai panduan sebaik-baiknya. Baik doktor, kita ada lagi soalan juga yang kita dapat di talian media sosial kita dan juga alamat email kita. Ada yang bertanya doktor, mengapa Islam mengajak manusia kepada Islam tetapi melarang orang Islam untuk menganut agama lain? Nanti kita akan jawab sedikit doktor dan berikan pandangan doktor dalam soalan tersebut. Kita berehat seketika rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini pastinya bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 99.0 FM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dalam rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan anda masih lagi bersama saya Syafiq, termasuk tetamu kita yang berada di talian, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak teruskan lagi untuk perbincangan kita pada petang ini berkaitan isu-isu kefahaman Islam. Dan kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya doktor, yang kita dapat di platform media sosial kita dan juga di alamat email kita. Ada yang bertanya, doktor, mengapa Islam mengajak manusia kepada Islam, tetapi melarang orang Islam untuk menganut agama lain? Silakan doktor. Ya, terima kasih Syafiq. Ini pun soalan yang selalu ditanya.
Tapi lebih ditanya kepada orang bukan Islam, kepada orang Islam lah. Ya. Kenapa dia kata kita ni berdakwah, mengajak orang masuk Islam apa semua, tapi bila orang Islam sendiri nak keluar daripada Islam, kita tak bagi. Atau kadang-kadang isunya isu murtad kan, isu murtad. Maknanya Islam ini amat melarang seseorang itu murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Okey. Kita nak lihat daripada perspektif kita sebagai seorang Islam lah ya. Kalau orang bukan Islam, kita cuba huraikan, tetapi akhirnya mereka harus faham berdasarkan kepada kerangka pandangan alam Islam itu. Pertama sekali, agama Islam ini berasaskan kebenaran, ya, berdasarkan kebenaran. Kita yakin, yakin bukan yakin melulu, yakin dengan ilmu. Kerana apa kita meyakini Islam itu agama yang benar, yang berasaskan kebenaran? Kerana kita melihat keindahan Islam itu. Kita baca daripada sumbernya, daripada Al-Quran, daripada hadis, dan kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh pembawanya, iaitu junjungan besar kita Rasulullah SAW, dalam konteks akhlaknya, dalam konteks kehidupannya, dalam konteks muamalahnya dengan manusia misalnya. Kemudian kita melihat dari sudut sistem hidup Islam itu sendiri yang amat sempurna. Ada hukum hakamnya yang menjaga dan memelihara kehidupan, ada akhlaknya, ada nilai-nilai murninya, ada semua ciri-ciri yang mendidik dan menjaga kita sebagai satu kehidupan yang sempurna. Okey. Kerana itu kita yakin bahawa Islam itu benar. Dan bila kita menyampaikan dalam konteks dakwah pun, kita nak menyampaikan kebenaran. Kita yakin benda itu benar dan kita menyampaikan tu dalam konteks menyampaikan kebenaran dan dengan ilmu, Syafiq ya. Sebab itu dakwah kita tak pernah dakwah dengan paksaan. Malah Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sendiri melarang kita untuk kita memaksa orang beriman dengan agama kita, dengan Allah Ta'ala. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi walaupun kita sudah yakin bahawa Islam itu benar, dan kita yakin bahawa kebenaran itu harus dikongsi, harus disampaikan, harus ditunjukkan kepada orang lain, masih lagi Allah Ta'ala melarang kita untuk memaksa. Kalau orang tak nak, tak apa, lakum dinukum waliyadin. Jadi sebab itulah dalam konteks Islam ini kita nak supaya kebenaran yang kita ada ini disampaikan kepada yang lain. Nah, sekarang ni isunya kenapa kita pula tak bagi orang Islam itu sendiri keluar? Kerana sama juga, dia punya asasnya sama. Kerana bagi kita, kalau kita sudah dapat kebenaran, kita sudah ada cahaya, kita tak akan nak biarkan sesiapa keluar daripada cahaya pergi kepada kegelapan. Kan? Pergi kepada kegelapan. Dari segi orang agama lain mengatakan bahawa mereka juga benar apa semua, itu Quran aja, lakum dinukum waliyadin. Tak apa. Kita tidak pernah menghalang orang lain untuk juga mengakui bahawa mereka benar. Mereka juga ada kebenaran. Tetapi di situlah adanya dialog, adanya hewar, ada perbincangan, ada dakwah dan lain-lain lagi. Dan akhirnya kalau tidak tidak memaksa itu, kita hidup seadanya. Macam Nabi dulu pun di Mekah, di Madinah itu hidup bersama-sama dengan orang yang bukan beragama Islam juga. Tetapi untuk kita mudah-mudah membenarkan orang yang sudah dapat kebenaran yang kita yakini benar itu untuk keluar, itu very rational, Syafiq ya. Mana-mana agama pun sepatutnya kalau sudah meyakini bahawa mereka mempunyai kebenaran, mereka tidak akan mudah membenarkan penganutnya itu untuk mudah-mudah keluar. Kerana kebenaran itu tertinggi dan baik dan cahaya, sudah pasti kita tidak mau. Itu dia punya rasionalnya, cara kita berfikir. Cuma agama Islam tidak pernah mengajar kita supaya kita pergi bunuh orang-orang yang tak sama macam kita, ataupun hatta orang yang nak keluar pada agama ni pun, Syafiq, para ulama memang ada khilaf, tetapi ramai para ulama yang mengatakan bahawa kita tak boleh terus hukum bunuh dia, katakan kita kena ajak dia kembali, fahamkan dia kembali. Sebab Islam itu kan berdasarkan ilmu. Betul. Dan dakwah. Sudah pasti kalau yang nak keluar pada agama itu, kita kena just tanya dia dan cuba
fahamkan kembali. Dan akhirnya kalau dia nak juga pun kita kena tengok konteksnya, Syafiq Kalau konteks dia keluar itu dia macam menyerang kita balik apa semua, yang itu harus kita keras dan tegas. Tapi kalau dia macam senyap-senyap, ada ulama sebagai ulama mengatakan itu ada cara-caranya yang lebih berhikmah untuk kita menangani isu-isu tersebut. Jadi itu jawapan kita bila ditanya kenapa orang Islam ni bila bab nak mengajak orang, dakwah apa semua sungguh-sungguh. Tapi bila orang Islam sendiri dengan kebebasan mereka nak pilih agama lain, kita tak bagi. Bukan tak bagi, tapi kita prinsip yang kita pegang tadi macam itulah. Kalau sudah ada kebenaran, kita harus berpegang terus kepada kebenaran. Sebab itulah Islam pendidikan cukup penting. Kita harus didik masyarakat Islam kita ni dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak, supaya mereka benar-benar faham dan mereka duduk dalam Islam ini dalam keadaan yang willing. Mereka sendiri mahu dan faham dan reda, bukannya dipaksa, bukan takut ke orang ke apa semua. Itu yang kita tak nak, kefahaman Islam yang sebegitu, Syafiq. Allah, seperti apa yang kita bincangkan ini, insya-Allah semoga ianya akan terus memberikan penjelasan dan memberikan lagi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Baik doktor, kita sebenarnya dah hampir sampai di hujung pertemuan doktor. Tapi sebanyak 3 soalan ni doktor, apa yang mungkin kita boleh bawakan sebagai muhasabah diri kita sebagai kita orang Islam, dan kita faham kita ni duduk dalam masyarakat majmuk, ada orang bukan Islam yang tanya kita kadang-kadang jawapan tu Allah nak jawab pun berat rasa. Tapi doktor, bagaimana secara kita hidup di dunia ini kita boleh sampaikan juga mesej dakwah itu kepada orang lain juga. Silakan doktor. Okey, pertama sekali Syafiq, kita harus berdasarkan ilmu kan. Kita harus beragama berasaskan ilmu. Kenapa? Hanya dengan kefahaman yang betul tentang agama kita, berdasarkan sumber agama kita, Al-Quran, Al-Hadis, dan juga uraian para ulama kita berkaitan dengan agama kita. Pertama, kita sendiri yakin. Jangan kita sendiri pun tak yakin. Jadi kalau kita sendiri tak yakin, macam mana kita nak menyampaikan kepada yang lain dan nak mempertahankan kebenaran agama kita. Jadi sebab itu ilmu cukup penting memahami. Yang keduanya, dalam menjelaskan pun kita harus menjelaskan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sebenarnya setiap prinsip-prinsip yang diajar oleh agama itu dia dah ada hujah-hujah dan dalil-dalilnya yang cukup mantap dan mendalam. Cuma kadang-kadang bila kita tak belajar, tidak mendalami itu, kita tak pandai nak menghuraikan, Syafiq Betul. Dan bila kita kata menghuraikan ni, dia bukan sekadar hurai kepada orang bukan Islam, kepada jiran kita yang mungkin agama lain, tetapi anak-anak kita ni, anak-anak kita. Syafiq anak kecil-kecil ni kan. Betul. Jangan terkejut, nanti soalan-soalannya pun canggih-canggih. Anak-anak zaman kini dia canggih-canggih sebab dia punya persekitaran sudah berbeza berbandingkan kita dulu. Kawan-kawannya sudah berbeza. Rancangan TV, rancangan movie yang dia tengok pun dah lain, world view-nya tu dah berbeza. Tidak mustahil nanti dia akan pick up, dia akan ambil daripada apa yang dia dapat itu. Dia nak tanya orang lain susah, dia tanya apa dia punya ayah dia kan. Apa ni, abah ni kenapa tu, pening kita nak menjawab kalau kita tidak bersedia. Dan ilmu kita pun kena mencapah sikitlah. Jangan style ilmu yang macam dulu-dulu hafal-hafal saja. Hal agama tu pun kita kena faham dengan akal kita, dengan wahyu, dengan bimbingan wahyu dan bimbingan guru juga sebenarnya. Bimbingan guru, supaya bila kita faham itu, insya-Allah, satu, kita sendiri yakin. Yang kedua, kita mampu mempertahankan dari serangan-serangan yang mengelirukan daripada luar. Dan yang ketiganya, kita boleh menghuraikannya kepada sama ada anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita, ataupun jiran dan juga masyarakat kita. Kita kena ingat, Nabi kata, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Betul. Jadi maknanya tanggungjawab kita besar. Kalau kita faham satu tu kena disampaikan. Nak sampaikan jauh-jauh, sampaikan dulu kepada yang paling dekat, iaitu anak-anak, jiran-jiran, rakan sekerja. InsyaAllah dengan itulah Islam itu tersebar dan juga alam dunia ini mendapat rahmat daripada
kehebatan Islam itu. Itulah kan mesej dakwahnya doktor. Kita harapkan semoga dapat berterusan apa yang kita boleh buat dalam usaha-usaha dakwah ni. Dan cakap tentang dakwah, kita bukan hanya sekadar kita fikir dakwah tu kita kena pergi terus berceramah kan. Tidak sedemikian. Sebenarnya apa yang doktor pernah sebutkan sebelum ni, kita tonjolkan akhlak adab Islam itu pun ada satu mesej dakwah kepada orang yang berada di sekeliling kita. Masya-Allah doktor, banyak yang kita belajar pada petang ini doktor. Ingatkan kita kembali dengan apa untuk terus jadikan panduan dalam hidup ini. Terima kasih doktor atas perkongsian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang doktor. Jaga diri baik-baik di sana doktor. Baik, jaga kesihatan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus menonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan pasti ada yang nak bertanyakan soalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 01-29004004 dan juga anda boleh hantarkan ke alamat email kita fas@ikimfm.my. Kita berakhir di sini dan kekalkan pendengaran anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Jika anda sedang berbaris untuk membayar tol ataupun sedang menunggu giliran untuk bergerak di lampu trafik, adakah anda berasa marah jika ada orang yang memotong barisan? Marah? Marahlah. Perbuatan memotong barisan adalah perbuatan biadab dan mementingkan diri sendiri. Betul tu. Betul. Memotong barisan sebenarnya memburukkan lagi kesesakan lalu lintas dan juga mengganggu emosi pemandu lain yang boleh menyebabkan kemalangan. Oh, macam tu. Bertimbang rasalah dan tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Kata-kata dalam alunan pilu berabad lamanya kau tinggalkan aku, tetap ku kagumi hebatnya cintamu. Sejauh manapun kaki ini melangkah, namun hanya kepadamu ingatanku terarah. Saat rindu memuncak, nafasku teresa. Ternyata ini duka yang paling indah. Anehnya cintaku terhadapmu, kerana tak pernah kita bertemu. Hanya nama dan kisahmu merajai hatiku. Andainya kau ada di depanku, pasti lidah ini keluh, malu-maluakan rasa cinta kepadamu. Sedar diri ini masih jauh dari sempurna, tetap ku ulurkan kasih, harap engkau terima. Walaupun tidak terbanding hebat kasih yang lain, di sisimu aku ingin berdamping. Penyejuk kalbu hanyalah satu
namun hanya kepadamu ingatanku terarah. Saat rindu memuncak, nafasku teresa, ternyata ini duka yang paling indah. Anehnya cintaku terhadapmu, kerana tak pernah kita bertemu. Hanya nama dan kisahmu merajai hatiku. Andainya kau ada di depanku, pasti lidah ini keluh. Malu-malu akan rasa cinta kepadamu. Sedar diri ini masih jauh dari sempurna. Tetap ulurkan kasih, harap engkau terima. Walaupun tidak terbanding hebat kasih yang lain, di sisimu aku ingin berdamping. Penyejuk kalbu hanyalah satu yang ku mahu. Bersungguh aku merayu, jangan sisihkan aku. Hatiku yang rapuh ini pasti hancur dan luluh. Andainya aku tidak bersamamu di syurga. Hatiku yang rapuh ini pasti hancur dan luluh. Andainya aku tidak bersamamu di syurga. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikut. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Hubungi 018 971 7624 atau